SPRM berjaya peroleh semula wang dan aset 1MDB lebih 23 juta ringgit. Mahkamah benar Muhyiddin dapatkan semula pasportnya secara sementara untuk ke Bangkok. Huziah Saleh beri peringatan jangan benar kenderaan asing isi minyak bersubsidi di Malaysia. Pekida Gesa Perdana Menteri campur tangan isu tapak UNESCO Kampung Baru Cina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi petang 8 Februari 2024 bersamaan 27 Rejab 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Terpulang kepada beliau. Itu yang dikatakan Ketua Penerangan Parti Keadilan Rakyat PKR bagi mengulas pengumuman bekas Ahli Parlimen Padang Serai N. Surendran yang mengambil keputusan meninggalkan parti itu. Katanya, Surendran berhak membuat keputusan itu memandangkan beliau juga tidak aktif dalam parti. Surendran semalam mengumumkan keluar PKR kerana didakwa kecewa dengan parti itu. Sebelum itu, Fahmi Fadzil mengingatkan Surendran supaya mematuhi disiplin parti selepas peguam itu mempersoalkan agenda reformasi dalam PKR. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berjaya memperoleh semula sebanyak lebih 23 juta ringgit hasil pemulihan aset dana 1MDB bagi tempoh 2023 dan bulan ini. Menerusi satu nyataan, SPRM memaklumkan wang aset itu berjaya diperoleh menerusi proses lucut hak termasuk di mahkamah selain penyerahan sukarela 5 individu dan ia telah dipulangkan semula kepada kerajaan. Kejayaan memperoleh semula wang tersebut adalah susulan daripada proses menjejak dan memperoleh semula dana 1MDB yang dijalankan bahagian pencegahan pengubahan wang haram AML SPRM pada 2023 dan terbaru adalah pada Isnin lepas. Pada 8 November tahun lepas, Mahkamah Tinggi Jenayah Kuala Lumpur juga telah memberikan perintah melucut hak 3 unit kondominium berjumlah 7.05 juta ringgit milik Pegawai Penasihat Hal Ehwal Luar Negeri Najib Muhammad Kamal Yan Yahaya. Suruhanjaya itu memaklumkan secara keseluruhannya dari 2019 dan sehingga kini sebanyak 29.03 bilion ringgit aset 1MDB telah berjaya dipulangkan menerusi kerjasama SPRM bersama pasukan petugas khas pemulihan aset 1MDB selain kerjasama daripada agensi luar negara. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata parti itu akan menyantuni bekas presidennya Datuk Seri Najib Razak dan keluarganya untuk memohon pengampunan penuh. Bagaimanapun jelasnya, setiap langkah yang diambil perlu menghormati bidang kuasa yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim seperti termaktub dalam perlembagaan. Semalam, Peguam Najib Syafiee Abdullah berkata, pasukannya sedang mempertimbangkan secara serius untuk mengemukakan permohonan baharu pengampunan membabitkan bekas Perdana Menteri itu berkait kes SRC International. Minggu lalu, Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan mengumumkan keputusan memendekkan hukuman penjara Najib daripada 12 tahun kepada 6 tahun manakala denda 210 juta ringgit dikurangkan kepada 50 juta ringgit. Susulan itu, Najib dijangka dibebaskan pada tahun 2028 atau tahun seterusnya jika gagal membayar denda berkenaan. Ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng meminta Lembaga Pengampunan menjelaskan jika Peguam Muhammad Syafiee Abdullah telah melanggar undang-undang ketika mendedahkan maklumat sulit berhubung proses permohonan pengampunan Najib Razak dalam sidang medianya semalam. Itu kerana Perlembagaan Persekutuan menggariskan secara jelas peranan yang di-Pertuan Agong dan ahli lembaga itu. Katanya, pertimbangan biasanya adalah sulit. Namun Syafiee secara terbuka mendedahkan yang di-Pertuan Agong membuat undian secara rahsia dengan mengagihkan kertas undi
kepada ahli tidak tetap lembaga. Semalam, Syafiee menunjukkan surat dengan cap mohor agung yang menunjukkan kemungkinan ada perbezaan pendapat antara Seri Paduka Baginda dan Lembaga Pengampunan berkaitan hukuman Najib. Menurutnya, surat untuk menunjukkan yang Lembaga Pengampunan mencadangkan kepada Agong agar Najib menghabiskan hukuman penjaranya. Namun Seri Paduka memutuskan agar hukuman penjara Najib dikurangkan separuh dan denda dikurangkan daripada RM210 juta kepada RM50 juta. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dibenar untuk mendapatkan semula pasportnya secara sementara untuk ke Thailand. Hari ini, Hakim Azura Alwi membenarkan permohonan itu. Pasport Muhyiddin ditahan selepas beliau berdepan dua pertuduhan menerima wang hasil daripada aktiviti haram berjumlah RM195 juta. Pada 31 Januari lalu, beliau memfailkan permohonan untuk mendapatkan semula pasportnya secara sementara untuk ke Bangkok, Thailand atas tujuan menziarahi ahli perniagaan Malaysia di sana yang akan menguntungkan hubungan dua hala kedua-dua negara itu. Beliau juga berkata diundang melancarkan sebuah restoran Thai milik kenalan rapat yang juga rakyat Malaysia. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri Fuziah Saleh memberi peringatan semua pemilik stesen minyak untuk tidak menjualkan petrol RON 95 kepada kenderaan yang menggunakan nombor pendaftaran asing. Beliau berkata demikian bagi mengulas mengenai rakaman video kenderaan dipercayai dari negara jiran mengisi RON 95 di Shah Alam, Selangor yang tular bulan lalu. Beliau juga mengucapkan tahniah kepada individu yang merakam dan menularkan video itu. Sebelum ini, tular sebuah stesen minyak di Rawang, Selangor menjual petrol bersubsidi kepada warga asing. Pengarah KPDN Selangor, Muhammad Zuhairi Mat Radi, dilaporkan berkata siasatan dijalankan pihaknya selepas menerima aduan sebuah kenderaan bernombor pendaftaran Thailand mengisi RON 95 di stesen minyak terbabit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim didesak untuk campur tangan berhubung rancangan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Komeng untuk menjadikan Kampung Baru Cina di Selangor sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Presiden Pertubuhan Kebajikan dan Dakwah Islamiah Malaysia, Muhammad Fuad Mat Isa berkata, saranan itu perlu dihalang. Dakwanya, ia bersifat perkauman dan cuba memanipulasikan fakta sejarah serta memberikan kesan negatif terhadap pembangunan Selangor pada masa akan datang. Katanya, Pekida melihat isu ini sebagai satu tindakan yang tidak matang, bersifat eksklusif serta terpilih, sedangkan umum mengetahui sejarah peradaban bumi Malaysia telah wujud berabad lamanya dan tanah ini didiami oleh bangsa Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak. Muhammad Fuad berkata rancangan itu sangat serius dan sensitif, tidak bertanggungjawab dan condong dalam membela kaum Cina sahaja. Sebelum ini, Ngah dilaporkan bercadang untuk mencalonkan Kampung Baru Cina di Selangor sebagai tapak warisan dunia UNESCO bagi mengiktiraf kepentingan budaya dan sejarah penempatan itu. Sekian sahaja untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.